Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pengajaran yang seterusnya bersama dengan Ustazah Arifah. Apa khabar anak-anak murid Ustazah semua yang berada di rumah sana? Ustazah berharap awak semua yang berada di rumah sana berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan sejahtera, berada dalam keadaan bahagia sentiasa, baik-baik sahaja di rumah tu. Okey? Mesti dah tak sabar kan nak belajar, nak sambung pembelajaran kita pada hari ini kan? Minggu lepas kita dah belajar dalam bidang akhlak Islamiah. Agak-agaknya minggu ni kita nak belajar dalam bidang apa? Siapa boleh teka ya? Ustazah nak ajar bidang apa pada hari ini? Okey, terlebih dahulu jom kita dengar nasyid. Dengarkan nasyid yang Ustazah pasangkan tadi? Mesti awak semua boleh teka tajuk apa yang Ustazah nak ajar hari ni kan? Siapa boleh jawab? Tajuk apa? Tajuk apa? Betul. Iaitu tajuk beriman kepada Rasul, iaitu dalam bidang akidah. Pelajaran yang ke-12 dalam buku teks kita. Oleh itu, anak-anak murid semua boleh buka buku teks muka surat 83 ya, sebagai rujukan masing-masing. Buka ya buku teks masing-masing kat rumah sana. Boleh ya. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, jom kita baca doa sebelum belajar. Boleh ikut Ustazah ya baca doa? Okey, jom. Tanda tangan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita dah baca doa sebelum belajar. Oleh itu, jom kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum tu, membenarkan tajuk kita hari ini adalah berkenaan dengan beriman kepada Rasul. Hari ini kita hanya fokus kepada konsep kenabian sahaja. Kita hanya fokus kepada konsep kenabian sahaja pada hari ini dan hanya fokus
kepada unit 1 sahaja. Okey, anak-anak murid semua boleh take note ya. Kita hanya fokus kepada konsep kenabian dan unit 1 sahaja. Dah ready nak belajar? Jom. Baiklah murid-murid, apakah maksud beriman kepada Rasul? Maksud beriman kepada Rasul iaitu meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan para nabi dan rasul kepada umat manusia. Allah, kita kena yakin sebagai manusia ni, kita kena yakin bahawa Allah lah yang telah mengutuskan para nabi dan rasul kepada umat manusia, kepada kita. Dan kita juga sebagai manusia haruslah meyakini bahawa pengutusan 25 orang rasul yang disebut di dalam Al-Quran secara khusus. Boleh faham ya berkenaan dengan maksud beriman kepada Rasul. Seterusnya, kita lihat pula dalil nakli kewajipan beriman kepada Rasul. Dalam tajuk beriman kepada Rasul, dalam tajuk kewajipan beriman kepada Rasul, ada 2 dalil nakli. Seperti mana yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Sadaqallahul azim. Okey. Maksudnya dalam ayat ini adalah Rasulullah telah beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya, dan juga orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Yakni katanya, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain daripada rasul-rasulnya. Okey. Seterusnya kita masuk kepada dalil nakli yang kedua, iaitu berkenaan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis ni adalah diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab yang berbunyi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Maksud hadis ni adalah bahawa kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman kepada qadar Allah terhadap perkara baik dan perkara yang buruk. Okey, itu adalah dalil nakli berkenaan dengan kewajipan beriman kepada Rasul. Okey, seterusnya kita lihat pula apakah pengertian antara Rasul dan Nabi. Jom kita masuk kepada pengertian antara Rasul dan Nabi. Okey, Rasul. Maksud Rasul ini adalah seorang lelaki yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan wahyu kepadanya serta diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Dan maksud Nabi pula ialah seorang lelaki yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan wahyu kepadanya, tetapi
tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Okey murid-murid, untuk kita lebih mengingati antara Rasul dan Nabi ni adalah kita hanya ingat Rasul ni adalah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu dan wajib untuk menyampaikan kepada umat manusia. Tetapi Nabi pula adalah seorang lelaki dan dikurniakan wahyu kepadanya, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Okey, jadi bolehkah murid-murid semua membezakan antara makna Rasul dan Nabi? Okey? Okey, baiklah. Seterusnya, kita masuk kepada sifat bagi Rasul. Dalam sifat bagi Rasul ni, terdapat 3 kategori ataupun 3 kelompok sifat bagi Rasul. Yang pertama adalah kelompok yang pertama adalah sifat wajib, kelompok yang kedua adalah sifat mustahil dan kelompok yang ketiga adalah sifat harus atau lebih dikenali sebagai al-basyariyah. Okey. Yang pertama adalah kita masuk kepada sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul adalah sidqun. Sidik. Iaitu Rasul ni adalah haruslah bersifat orang kata benar. Haruslah bersifat benar dalam percakapan, dalam niat, dalam setiap perbuatan dia. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Rasul adalah sidqun. Sidik adalah mesti seorang yang benar. Okey, yang kedua sifat wajib bagi Rasul adalah amanah. Para Rasul ni adalah haruslah bersifat amanah, haruslah bersifat jujur, serta Rasul ni adalah terpelihara daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sifat wajib yang harus ada pada Rasul adalah yang ketiga adalah apa? Adalah tabligh. Tabligh. Tabligh ni haruslah Rasul ni dia menyampaikan tabligh, menyampaikan semua ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada mereka. Dan sifat wajib yang terakhir bagi Rasul ni adalah haruslah bersifat fatonah. Fatonah ni adalah bijaksana. Para Rasul ni dia haruslah bijaksana, haruslah bijak dalam menyampaikan dakwah, dalam menyebarkan dakwah dan memberikan dakwah, memberikan hujah, memberikan keterangan dalam menyampaikan dakwah Nabi, dakwah Rasul tu. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita masuk kepada sifat mustahil. Kategori yang kedua ni adalah sifat mustahil bagi Rasul, atau erti kata lain, sifat mustahil ni sifat yang tak boleh ada dalam diri Rasul. Mustahil. Sifat mustahil ni adalah sifat yang tak boleh ada dalam diri Rasul tu. Okey, jadi sifat mustahil ini adalah lawan kepada sifat wajib tadi. Sifat mustahil ni adalah lawan kepada sifat wajib tadi. Kalau Rasul ni dia bersifat sidik. Tadi kan yang pertama kan sifat wajib yang pertama tu adalah sidqun, sidik kan. Maka lawan kepada sidqun, maka lawan kepada sidik ni adalah apa? Kadzibun. Adalah kazibun, iaitu berbohong. Amat mustahil lah seorang Rasul ni dia berbohong dalam percakapan dia, dia berbohong dalam perbuatan dia lah. Mustahil bagi seorang Rasul. Okey, sifat mustahil yang kedua ini adalah khianat. Khianatun adalah larangan. Rasul ni dia mustahil lah melakukan larangan.
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, sifat mustahil bagi Rasul adalah kitman. Kitmanun. Kitmanun ni adalah menyembunyikan. Maka Rasul ni dia mustahil lah menyembunyikan wahyu walaupun sedikit. Takkan pernah menyembunyikan wahyu walaupun sedikit. Rasul ni dia takkan pernah buat. Lepas tu sifat mustahil yang keempat adalah baladatun, bodoh. Rasul tak ada sifat bodoh, tak ada. Amat mustahil lah bagi Rasul. Okey, manakala kategori yang ketiga adalah sifat harus atau lebih dikenali sebagai basyariyah. Iaitu sifat bagi Rasul, iaitu sifat manusia biasa yang tidak menjejaskan kenabian ataupun kerasulan. Sifat manusia biasa yang ada dalam diri Rasul yang tidak menjejaskan kerasulan dan kenabian. Sebagai contohnya adalah seperti makan, minum, tidur, berkahwin, apa lagi? Letih, sihat, sakit tu adalah semua sifat yang ada dalam diri manusia biasa. Maka dalam diri Rasulullah, dalam diri Nabi ada juga sifat manusia biasa ni dalam diri mereka, tetapi tidak, orang kata tidak menjejaskanlah kerasulan dan kenabian para nabi dan rasul ni. Boleh faham? Iaitu berkenaan dengan sifat yang ada pada Rasul dan Nabi. Boleh faham kan? Kita masuk pula kepada hikmah. Kenapa Rasul ni dia dipilih dalam kalangan manusia? Hikmah kenapa Rasul ni, kenapa para Nabi ni dia diutus dalam kalangan manusia? Bukan jin, bukan juga malaikat yang dipilih. Kenapa? Okey, hikmah dia ada 4. Yang pertama, iaitu Rasul ataupun Nabi ni boleh menunjukkan contoh ikutan sempurna kerana Rasul ni mengetahui keperluan manusia. Dia tahu keperluan dalam diri manusia tu. Manusia tidak boleh menolaknya dengan alasan di luar kemampuan mereka lah. Okey, hikmah yang kedua, kenapa Rasul, kenapa Nabi dipilih daripada kalangan manusia ni adalah menunjukkan kemuliaan manusia. Menunjukkan kemuliaan manusia yang dipilih menjadi khalifah di bumi berbanding dengan makhluk lain. Manusia kena-kena, orang kata istimewa, special, khalifah. Sebab itulah manusia lah dipilih menjadi seorang Rasul dan seorang Nabi. Okey, hikmah yang ketiga, manusia ni lebih mudah beriman. Manusia ni dia lebih mudah beriman kepada Rasul. Dia lebih mudah beriman kepada Rasul apabila dapat membuktikan kerasulannya dengan mukjizat. Okey, yang keempat, hikmah kenapa Rasul ataupun Nabi dipilih dalam kalangan manusia. Yang keempat, yang terakhir ni adalah menjadi ujian kepada manusia. Menjadi ujian kepada manusia sama ada untuk mengakui kebenaran Rasul yang diutuskan kepada mereka atau mendustakannya. Maknanya manusia juga, orang kata, untuk menjadi kita ni sebagai ujian. Adakah kita percaya? Adakah kita sebagai manusia ni percaya Rasul ataupun Nabi yang diutuskan dalam kalangan manusia sama kita ni adalah yang benar-benar Rasul ataupun yang sebenar-benar Nabi? Adakah kita ni percaya ataupun tak? Maknanya dari segi keimanan kita lah pula di situ diuji, teruji. Faham tak? Okey. Faham kan? Seterusnya kita masuk pula kepada Ismatur Rasul.
Ada juga dikenali sebagai Rasul ni bersifat maksum. Jom kita masuk kepada dari segi bahasa terlebih dahulu. Apakah maksud Ismatul Rasul? Okey, Ismatul Rasul dari segi bahasa adalah terpelihara daripada sesuatu yang buruk. Manakala dari segi istilah pula bermaksud pemeliharaan Allah terhadap para rasul daripada melakukan dosa dalam apa bentuk sekalipun. Sama ada dosa kecil dan dosa besar. Okey, dah faham kan maksud Ismatul Rasul tu? Seterusnya kita tengok pula mukjizat daripada 3 aspek. Maksud yang pertama kita masuk kepada maksud mukjizat. Lepas tu jenis dia. Lepas tu contoh dia. Okey. Maksud mukjizat dari segi bahasa adalah yang melemahkan. Manakala maksud mukjizat dari segi istilah pula adalah perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Boleh faham kan maksud mukjizat dari segi bahasa, dari segi istilah kan? Jom kita masuk pula kepada jenis mukjizat. Kat sini, jenis mukjizat ni ada 2 jenis dia. Jenis yang pertama adalah mukjizat jenis hissiyah dan kedua adalah mukjizat maknawiyah. Okey, maksud mukjizat hissiyah ni adalah mukjizat yang dapat dikesan dengan panca indera tetapi tidak berkekalan. Berlaku ketika seseorang rasul yang diberi mukjizat tersebut masih hidup. Okey, kita masuk pula kepada apakah maksud mukjizat maknawiyah. Okey, maksud mukjizat maknawiyah ni adalah mukjizat yang difahami dengan pemikiran dan pemerhatian berdasarkan ilmu. Sekali lagi, apakah maksud mukjizat maknawiyah ni adalah mukjizat yang difahami dengan pemikiran dan pemerhatian berdasarkan ilmu. Mukjizat yang kekal khalidatun hingga kiamat, iaitu seperti Al-Quran yang sentiasa membuktikan kebenaran Rasulullah. Maknanya kalau mukjizat maknawiyah ni dia haruslah difahami dengan pemerhatian dan ilmu. Dan mukjizat ni adalah khalidah. Mukjizat maknawiyah ni dia kekal hingga kiamat. Contoh dia apa? Contoh dia adalah Al-Quranul Karim, iaitu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham kan? Okey. Tapi murid-murid, jom kat sini, jom kita masuk pula kepada contoh. Contoh mukjizat hissiyah. Tapi kat sini, Ustazah bagi contoh beberapa orang Rasul sahaja yang orang kata yang mempunyai mukjizat hissiyah semasa hidup dia. Contoh beberapa orang sahaja. Tapi murid-murid kat rumah, murid-murid boleh kaji, boleh cari lagi contoh mukjizat daripada Rasul yang lain. Boleh ya? Okey, mukjizat yang pertama yang Ustazah orang kata Ustazah nyatakan kat sini adalah mukjizat hissiyah. Okey, contoh yang pertama adalah Nabi Saleh. Kat tepi ni boleh tengok. Ustazah bagi nota. Ni adalah cara buat nota yang paling baik. Atau yang paling baik kerana apa? Kerana kita tak tulis penuh maksud dia tu. Kita hanya tulis, kita hanya lukis, grafik kita hanya lukis, gambar sahaja untuk memudahkan murid-murid semua
mengingat. Untuk murid-murid semua mudah ingat, senang ingat. Boleh ya kita tengok kat sebelah ni. Okey, yang pertama mukjizat Nisiyah, contoh dia adalah daripada Nabi Saleh. Dia gambar unta kan? Nabi Saleh ni adalah mukjizat dia seekor unta yang sempurna sifatnya keluar daripada batu. Yang kedua, mukjizat Nabi Musa. Gambar apa sebelah ni? Gambar ular. Gambar ular, tongkat baginda, tongkat Nabi Musa ni, dia bertukar menjadi ular. Kemudian menelan jelmaan ular tukang sihir Fir'aun. Lepas tu Nabi Isa. Nabi Isa sebelah ni gambar apa? Gambar burung. Mukjizat Nabi Isa adalah membuat burung daripada tanah, kemudian meniupnya, lalu burung tersebut hidup dengan biiznillah, dengan izin Allah. Lepas tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni mukjizat hisia, jangan tertukar dengan mukjizat maknawi Nabi Muhammad. Kalau mukjizat maknawi Nabi Muhammad apa? Al-Quranul Karim. Kalau mukjizat hisiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murid-murid semua boleh lihat kat tepi ni, ada gambar apa? Gambar bulan. Maknanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia membelah bulan dengan isyarat tangan baginda. Dengan isyarat tangan baginda sehingga penduduk Mekah dapat melihatnya dengan jelas. Boleh faham kan berkenaan dengan mukjizat, maksud mukjizat. Orang kata apa lagi? Maksud mukjizat, jenis mukjizat, contoh-contoh mukjizat hisiah daripada Nabi dan Rasul. Boleh faham kan? Okey, seterusnya kita masuk pula kepada ulul azmi. Ulul azmi. Jom kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Ahqaf ayat 35. Okey, jom kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Sadaqallahul azim. Maksud dia, maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi daripada kalangan rasul-rasul, dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka. Maksud ulul azmi ni adalah kecekalan, adalah ketabahan. Kecekalan dan ketabahan hati setiap para ulul azmi, rasul-rasul ulul azmi, untuk menghadapi ujian dan dakwah. Nabi ulul azmi ada berapa? Contoh rasul-rasul ulul azmi ni ada 4 ulul azmi. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul ulul azmi ni, dia menghadapi pelbagai rintangan, cabaran, halangan, dan mereka ni mempunyai kecekalan dan ketabahan hati yang kuat dalam menghadapi ujian dalam melakukan dakwah mereka. Oleh itu, mereka ini, rasul-rasul ni, digelar sebagai rasul ulul azmi. Boleh faham kan? Ulama ni dia mengkajilah, ada 5 orang rasul.
Ada 5 orang rasul yang dikenali sebagai rasul ulul azmi. Ulama mengkaji itu adalah contoh adalah nabi-nabi, rasul-rasul ulul azmi yang Ustazah nyatakan tadi itu adalah contoh rasul-rasul ulul azmi yang orang kata yang dikaji oleh ulama. Yang dikategorikan oleh ulama sebagai rasul ulul azmi. Okey, seterusnya kita masuk kepada tugas-tugas Rasul. Tugas-tugas Rasul ni ada berapa? Jom kita lihat apakah tugas-tugas Rasul ni. Tugas-tugas Rasul ni ada 4 ya anak-anak murid semua. Ada 4 ya sayang-sayang Ustazah semua, ada 4. Tugas yang pertama adalah menjadi saksi. Menjadi saksi terhadap manusia yang tidak beriman kepada Allah. Tugas Rasul yang kedua, menjadi contoh teladan yang terbaik. Menjadi contoh teladan yang terbaik kepada umat manusia dalam semua aspek kehidupan. Tugas Rasul yang ketiga adalah menyampaikan berita gembira. Menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman dan berita sengsara kepada orang kafir. Tugas Rasul yang terakhir, yang keempat ni adalah menyeru manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Boleh faham kan? Okey, jom kita pergi kepada apakah kesan beriman kepada Rasul. Apa yang berlaku kepada diri kita ni jika kita benar-benar beriman kepada para Rasul. Jom, kesan dia, kita tengok kesan dia apa. Kesan yang pertama adalah bersyukur kepada Allah kerana mengutuskan Rasul untuk membimbing manusia ke arah kebenaran. Kesan yang kedua, mencintai dan memuliakan Rasul yang membawa rahmat kepada Allah dan menyampaikan dakwah dengan penuh kesabaran. Kesan yang ketiga, kita manusia ni dapat mencontohi Rasulullah dalam semua aspek yang Rasulullah tunjukkan kepada kita. Dalam aspek kehidupan seharian kita lah. Dan kesan yang keempat, yang terakhir yang boleh kita dapat adalah mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okey, sebagai kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada hari ini, banyak sangat yang kita belajar kan hari ini kan. Yang kita belajar apa? Yang pertama, kita belajar, saya dapat simpulkan, kita belajar kita masuk kepada apakah maksud beriman kepada Rasul. Apakah dalil kewajipan beriman kepada Rasul? Dalil kewajipan kepada Rasul ada berapa? Ada 2. Lepas tu kita belajar juga mengenai pengertian Rasul dan pengertian Nabi. Saya harap anak-anak murid semua dapat membezakanlah apakah pengertian antara Rasul dan Nabi. Lepas tu kita juga masuk kepada sifat yang perlu ada dalam diri setiap Rasul. Ada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus basyariah. Lepas tu kita masuk pula kepada hikmah. Kenapa Rasul ni dipilih daripada kalangan manusia, bukan daripada kalangan malaikat, bukan daripada kalangan jin. Kenapa manusia? Kita dah masukkan tadi kan, kita dah belajarkan tadi kan. Seterusnya kita juga belajar berkenaan dengan apakah maksud ismatur Rasul, dari segi bahasa, dari segi istilah. Lepas tu kita juga masuk kepada apakah maksud mukjizat. Maksud mukjizat. Apakah
jenis-jenis mukjizat. Jenis mukjizat ada berapa? Ada dua kan? Mukjizat hissiyah dan mukjizat maknawiyah. Kita masuk kepada apakah maksud mukjizat hissiyah tu, apakah maksud mukjizat maknawiyah tu. Lepas tu kita juga orang kata belajar. Kita belajar apakah maksud, apakah contoh-contoh mukjizat hissiyah para rasul yang terdahulu kan. Lepas tu kita masuk juga apakah maksud ulul azmi, firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan rasul ulul azmi. Ada berapa rasul ulul azmi yang dibincangkan oleh para ulama kan? Ada 5 kan? Lepas tu kita juga masuk kepada apakah tugas-tugas para rasul ni, apakah tugas-tugas mereka. Lepas tu yang terakhir kita masuk juga apakah kesan jika kita beriman kepada para rasul dengan sebenar-benar percaya, dengan sebenar-benar beriman. Apakah kesan yang kita dapatkan kalau kita benar-benar beriman kepada rasul, kepada para rasul ni. Boleh faham kan semua apa yang Ustazah ajarkan pada hari ini, apa Ustazah kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan ia dapat memberikan manfaat kepada anak-anak murid Ustazah yang tersayang semua. Okay? Supaya dapat memberikan manfaat. Dan jangan lupa jawab soalan yang Ustazah berikan tu Jangan lupa jawab soalan kuis tu yang Ustazah berikan. Dan okeylah murid-murid semua. Nampaknya sampai di sini sahajalah kelas bersama dengan Ustazah Arifah. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam video pengajaran yang seterusnya. Jumpa lagi tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.